Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap kamu semua sihat. Bertemu kita kembali untuk bagi sesi 2021 di mana ini adalah perjumpaan pertama kita bagi kelab komputer. Jadi untuk hari ini, cikgu nak pendekkan saja. Untuk hari ini, cikgu nak terangkan berkenaan dengan Microsoft Word dan kamu untuk objektif yang cikgu nak sampaikan adalah kamu boleh uh, dapat belajar berkenaan dengan font dan juga tabel. Sebelum tu, cikgu nak bagi penerangan sedikit berkenaan dengan Microsoft Word. Kenapa dalam banyak-banyak software ataupun apps, kenapa cikgu nak ajar kamu berkenaan dengan Microsoft Word? Terlebih dahulu, kamu kena ingat bahawa Microsoft Word satu hari nanti bila kamu masuk sekolah menengah dan juga bila kamu terutamanya universiti, kamu akan banyak buat tugasan secara melalui komputer. Jadi, antara tugasan tu memerlukan kamu untuk menggunakan Microsoft Word untuk menaip dokumen, untuk mengedit dokumen, malah kamu boleh mencetak dokumen dan juga kamu boleh mencek kesalahan tata bahasa, perkataan dan sebagainya. Jadi, antara salah satu contoh yang cikgu boleh berikan adalah buku teks kamu. Buku teks kamu itu dibuat menggunakan Microsoft Word. Jadi, sebab itulah buku teks kamu tampak kelihatan cantik. Okey, itu sahaja. Sekarang kita akan beralih kepada font dan juga table. Okey, pertama ialah kita buka aplikasi Microsoft Word. Macam mana kita nak buka? Kalau kamu gunakan komputer ataupun laptop, kamu boleh buka di bahagian search ataupun cari di bahagian start. Okey, cikgu cari di bahagian search. Memang dah ada di sini. Tekan saja Word dan tekan blank document untuk kita mulakan yang baru. Okey. Ini adalah papan muka utama bagi Microsoft Word. Nah, yang ini cikgu gunakan Microsoft Word jenis 2016. Ada lagi yang baru, dan bila yang baru tu maksudnya ada lagi fungsi yang tambahan yang barulah. Jadi untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan font. Di bahagian home ni, di bawahnya ada clipboard, font, paragraph, style, editing, acrobat dan sebagainya. Cuma untuk hari ini kita akan belajar font terlebih dahulu dan barulah kita belajar table. Okey, kalau tengok di bahagian font, ini adalah nama tulisan. Yang ini, ingat kalau kamu tekan pada bahagian anak panah kecil tu, akan ada banyak jenis tulisan yang kamu boleh pilih. Sangat banyak. Pilih saja yang mana ikut cita rasa hati kamu. Okey, seterusnya ini adalah saiz. Yang ini pula kita boleh adjust dia. Kita nak besarkan dia, saiz font tersebut, saiz tulisan ataupun kita boleh kecilkan dia. Yang ini pula adalah change case. Contohnya kita nak gunakan huruf besar di awal perenggan ataupun awal perkataan. Ataupun kita nak jadikan dia huruf kecil semua, huruf besar semua. Ini setiap perkataan adalah huruf besar di awalnya. Dan juga ini adalah huruf kecil di awal perkataan dan manakala belakangnya huruf besar semuanya. Contohnya lah, cikgu nak gunakan tadi tu kan. Cikgu tulis terlebih dahulu satu ayat. Pertama, kelab komputer sekolah kebangsaan bahasa. Cikgu letakkan sekolah kebangsaan ni di bawah. Okey, sebelum tu cikgu nak besarkan dia. Kita boleh pilih antara dua ni. Kita boleh pilih saiz 28 ataupun kita boleh pilih contoh. Tekan saja. Atau sekarang ni cikgu nak kecilkan terlalu besar pula. Okey, ni saiz yang okey lah untuk kamu tengok. Okey, sekarang ni untuk kita nak pilih gunakan yang bahagian change case ni, kamu kena highlight terlebih dahulu ayat yang mana kamu nak tukarkan dia. Kalau contoh macam ni saja, kalau contoh cikgu hanya gunakan perjumpaan kali pertama kalau komputer, highlight bahagian ni saja. Tapi untuk memandangkan ni, cikgu nak gunakan semualah. Jadi highlight semua perkataannya. Okey,
Tekan bahagian ni balik. Kalau kamu tekan sentence case, dia hanya pada awal ayat sahaja. Perkataan yang pertama di awal ayat, hurufnya pertama itu akan huruf besar. Contoh ini yang sesuai kita gunakan adalah buku cerita lah. Cerita. Manakala, highlight balik jangan tidak highlight. Kalau kamu nak supaya semua huruf kecil, tekan lower case. Ataupun semua huruf besar, tekan upper case. Yang capitalize each word ni pula tersasul cikgu. Okey capitalize each word ni maksudnya setiap perkataan huruf yang pertama dia akan huruf besar. Contohnya inilah. Ni P huruf besar, K huruf besar. Ataupun kita nak tukarkan, terbalikkan dia toggle case. Maksudnya huruf pertama huruf kecil. Dan di belakangnya adalah huruf besar. Yang ini pula ada tanda pemadam ni. Maksudnya ialah kita akan formatkan dia balik kepada yang asal. Kalau contohlah sekarang ni cikgu gunakan Arial kan. Ingat yang asal waktu kita buka komputer ni dia sudah menggunakan Calibri size font size 11 kan. Jadi bila kita tekan balik semua format semua yang sudah kita ubah ataupun yang sudah kita edit, dia akan kembali kepada asal. Sekarang ni dia akan berbalik kepada tulisan jenis Calibri dan font jenis 11. Okey, cikgu nombor tu cikgu boleh patah balik Okey. Faham kan? Yang ini maksudnya apa? Seterusnya, yang bawah ni pula. Bawah ni adalah bold supaya kita terangkan lagi perkataan yang kita highlight ataupun huruf yang kita highlight. Yang ini pula adalah italic. Apa maksud italic tu? Supaya kita bengkokkan dia. Tulisan tu nampak condong lah. Dan yang ini pula adalah underline. Underline ni maksudnya ada garisan di bawah huruf. Macam ni lah contohnya. Kita boleh pilih ada sama ada. Yang ini kita boleh gunakan untuk sign dan juga sign. Orang sign tanda tangan, kita boleh pilih untuk titik-titik dan sebagainya. Nama. Okey, yang ini pula fungsinya adalah untuk garis tengah di perkataan. Contohnya macam ni lah. Dan yang ini pula adalah kita nak jadikan huruf yang kedua itu ataupun yang kita highlight tu jadi huruf kecil di tepinya. Contohnya macam N ni lah. Cikgu. Contohnya apa? Sekolah-sekolah kan? Sekolah-sekolah. Jadi kita nak kecilkan yang dua ni, kita boleh tekan ni. Ini pula adalah kedudukan jadi yang kalau tadi di bawah, ini adalah di atas. Okey. Kita buang balik. Okey, seterusnya ini adalah kita boleh efek dia. Ini sangat banyak Kamu boleh ikut kreativiti kamu sendiri. Sebab yang ini ada jenis sudah yang kamu boleh pilih yang memang sudah ada ataupun kamu boleh buat sendiri. Daripada segi outline, shadow. Shadow ni ada shadow di bahagian belakangnya. Kamu boleh pilih kedudukan shadow tu. Di bahagian atas kah, bawah kah, kiri kah, kanan. Contoh macam nampak macam ada ni lah. Ada lampu yang tengah menyuluh perkataan tersebut. Ataupun reflection. Ini adalah reflection. Nampak kan? Ini adalah glow. Maksudnya di setiap tepi perkataan tu akan ada cahaya. Kamu boleh pilih warna dia sama ada kuning kah, biru kah, merah ataupun bahagian sini. Sangat banyak lagi. Number style, ligature dan juga stylistic set. Okey. Seterusnya, yang ini pula text highlight color. Cikgu tahu kalau kamu suka tulis nota, biasa kamu guna highlight color tu kan. Yang ini kamu boleh gunakan contoh macam ni. Senang. Kamu boleh pilih colornya by tekan anak panah di bawah. Nak hijau kah? Nak biru kah? Dan sebagainya. Tapi sebelum tu kamu kena highlight terlebih dahulu perkataan yang kamu nak
dia highlightkan. Kalau tidak, dia tidak akan berfungsi. Okay. Okay. No color. Okay, dan yang terakhir ialah font color. Font color ni maksudnya, sekarang ni font color kita warna hitam. Kita nak ubah ke font color tu mungkin warna putih, ternampak pula kuning, hijau dan sebagainya. Okey, ini adalah aplikasi kegunaan fungsi yang boleh kita gunakan di bahagian font. Okey, satu lagi cikgu nak tambah. Cuba cikgu nak tengok masa dulu. Okey, baru 4 minit. Okey, satu lagi cikgu nak tambah ialah contohnya lah kan. Sekarang ni kamu gunakan jenis font Arial. Kamu nak cari lagi lain. Bila kamu buka sini, kamu tengok terlampau banyak. Tapi tidak ada satu pun yang boleh memenuhi cita rasa kamu. Macam mana kita nak ambil? Kita nak yang boleh menepati cita rasa kamu. Corak-corak font yang boleh menepati cita rasa kamu. Caranya di sini ialah kamu boleh upload daripada luar. Contohnya sekarang ni kita boleh install. Kena cari terlebih dahulu corak font yang kamu nak gunakan. Okey, macam mana? Pergi ke enjin carian. Sekarang ni cikgu gunakan Google lah. Type di sini bahagian search tu font. F-O-N-T. Okey, cikgu biasa gunakan dah font ni. Klik dia. Okey, di sini kamu akan nampak pelbagai jenis tulisan yang kamu boleh gunakan. Cantik semua. Daripada segi techno, daripada segi fancy, daripada segi gothic, basic, script dan sebagainya. Kamu boleh cari sangat banyak. Okey, cikgu ambil lah salah satu. Cikgu nampak macam Risalah Cinta ni nampak cantik sikit. Ni mesti dibuat oleh Abu Daniel Studio. Okey, Risalah Cinta. Macam mana cikgu nak masukkan dia ke dalam Word tadi? Kita tengok, adakah nama font Risalah Cinta ni? Boleh type di sini. Risalah Cinta. Okey dah. Maksudnya belum kena install lagi di dalam Word ni. Okey. Berbalik kepada Google tadi. Macam mana kita nak masukkan? Yang pertama ialah tekan download. Sakit pula dekat cikgu. Okey. Open. Okey, kita ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak. Cikgu simpan di desktop lah, senang sikit mau cari. Okey dah. Elemen press. Alamak, terabur pula. Okey, yang ini ya. Okey. Macam mana kamu nak install dia? Tekan ni. Lepas tu pergi tekan install. Bila kita tekan install ni, secara automatik tulisan jenis ini ataupun font jenis ini kita boleh gunakan di semua aplikasi yang membolehkan kita untuk menaip. Boleh faham? Okey, tapi sebelum tu mandangkan kita dah buka WordPress ni kan. WordPress ni kita kena restart dia terlebih dahulu. Maksudnya kita kena matikan WordPress ni terlebih dahulu. Sebelum tu kita save dulu. Save. This computer. Document. Desktop. Okay. Type satu lah senang. Save. Okay, matikan. Dan kita buka balik. Cari tadi satu ni. Kita buka semula. Microsoft Word. Yang tadi tu. Okay, apa nama tulisan tadi? Cikgu lupa dah. Risalah Cinta. Okey type di sini. Sebelum tu kamu kena highlight terlebih dahulu. Tulisan yang bahagian mana yang kamu nak gunakan. Okey, contohnya macam Sekolah Kebangsaan Bahang ni lah. Kita nak gunakan, sekarang dia Arial kan. Kita nak gunakan tulisan jenis Risalah Cinta. Adakah tidak? Tekan. Okey. Jadi, ini adalah jenis font Risalah Cinta. Itu saja untuk font yang cikgu nak ajar kepada kamu untuk hari ini.
Okey, kita beralih pula kepada table. Okey, sekarang ni kita akan masuk kepada bahagian table pula. Cikgu sekecil dulu tulisan dia ni. Okey. Bagaimana kita nak masukkan table ke dalam Microsoft Word? Okey, sekarang ni kita ke bahagian insert, bahagian panel insert, dan di bawah ni kita akan nampak ada table. Okey, bila kita tekan saja, kita akan dibagi pilihan kita nak masukkan kolom berapa. Contoh macam sekarang ni kolom 3, row 3, kolom 2, row 3. Contoh cikgu nak gunakan kolom ada 2 saja, 2 kali 2 lah. Kolom dan row. Yang ini adalah kolom yang pertama dan ini adalah kolom yang pertama, ini adalah kolom yang kedua. Manakala ini adalah row yang pertama, yang ini adalah row yang kedua. Okey. Bila kita tekan dua-dua, dia akan keluar macam ni. Secara automatik dia akan penuhkan mengikut setting yang telah ditetapkan. Okey, contohnya lah kan. Macam sekarang ni, table ni dia kurang. Maksudnya kurang row. Cikgu nak tambahkan pula row dia. Macam mana cikgu nak tambahkan? Okey, tekan bahagian bawah ataupun bahagian atas. Klik right click pada mouse. Tekan insert. Bila kamu tengok di sini, insert ni dia akan bagi pilihan sama ada kita nak tambah kolom sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Manakala yang ini tambah row pada bahagian atas ataupun bahagian bawah. Okey, ataupun kita boleh masukkan insert cell. Okey, contohnya macam cikgu nak tambahkan row pada bahagian bawah lah. Dia akan keluarkan macam ni. Contoh cikgu tengah isi ya. Nombor dan juga nama kelas lah. Senang. Kelas. Tukar dulu font supaya lebih senang. Okey, nampak dengan jelas Tak nampak lagi? Kita besarkan dah. Okey. Sekarang ni nombor bagi kecil sikit. Kita boleh ubah kedudukan dia. Okey. Kelas tahun 1 ada 3 kelas. Nombor 1, 2. Cukupkah? Tidak. Kita kena tambah lagi. Insert balik. Insert row untuk bahagian bawah. 3. Okey. Kelas 1. Kelas tahun 1. Sekejap. 2. Kelas tahun 1 ada 3 kan? 1 dinamik. 1 kreatif. Dan juga 1 inovatif. Okey, tukarlah tulisan dia ni. Tukar sini ya. Okey. Sebesar sikit cikgu tak nampak cikgu. Okey. Ubah kedudukan dia pada tengah-tengah. Okey. Sekarang ni contohnya lah kan. Cikgu nak pada bahagian tengah-tengah ni pula. Cikgu nak sambungkan, tidak mahu ada divider ni. Tengah-tengah ni. Macam mana cikgu nak masukkan tu? Macam mana cikgu nak buat? Okey, caranya senang je. Kalau kamu nak gabungkan yang ini, kamu tidak maulah yang ini ni kan. Kamu nak gabungkan dia menjadi satu saja kotak. Tidak ada yang bahagian penghadang ni, tengah-tengah ni. Cikgu, macam mana saya nak buat cikgu? Caranya senang saja. Right click juga. Okey, tekan merge cell. Okey, cikgu langsung mula. Right click. Pastikan kamu highlight terlebih dahulu 2 kotak ataupun 3 kotak dan sebagainya. Right click. Tekan merge cell. Nampak? Bila kamu tekan merge cell, dia secara automatik gabungkan kotak-kotak yang kamu highlight tadi. Boleh faham? Okey, itu saja untuk table bagi hari ini. Sekian daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.